أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 16. Muka surat 16 baris atas sekali. Surat 16 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan apabila ketahui akan demikian itu, demikian huraian, maka ketahui olehmu bahawa nafi itu, nafi la, tiada, nafi terhadap ia nafi atas yang disembah, atas yang disembah. Yang disembah tu ma'bud, yang disembah. Terhadap ia nafi atas yang disembah dengan sebenar pada wakil. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala. Adapun yang disembah yang bukan sebenar itu tidak dinafikan. Sebab apa? Ianya memang tidak dah, nafi buat apa lagi dah benda yang tidak ada ni. Nafi ni terhadap ia atas yang disembah dengan sebenar pada wakil, pada hakikat. Wakil, hakikat, atau boleh panggil nafsul amri, diri perkara. Hak sebenar-benar. Ada pun yang berhala tu, hak tu bukan sebenar hak tu. Nak tidakkan hak tu. Tak tidak pun dia memang ditidak dah. Berhala tu tidak, bukan yang disembah dengan sebenar. Kita pun nak tidakkan yang memang tidak. Itu dia panggil tak sah nafi gitu. Hak dinafi ni atas yang disembah dengan sebenar pada wakil. Maka tak kali itu makna kata kita tiada Tuhan melainkan Allah itu ternafilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat melainkan Allah. Maka ia Allah jua yang tiada ternafi. Dan apabila ketahui engkau akan demikian itu, demikian huraian, maka ketahui olehmu bahawa nafi itu terhadap ia nafi atas disembah dengan sebenar pada wakil. Mana ketahui engkau akan demikian itu, demikian huraian yang terdahululah. Dipericikan satu-satu tu. La ilaha illallah, terjemahan dia, tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya tu
tiada Tuhan melainkan Allah. Itu dipanggil balik bahasa. Yang terdahulu kan, terjemahan dipanggil. Yang terdahulu yang kita baca terdahulu. Dan ketahui olehmu bahawa terjemah la ilaha illallah pada bahasa Melayu itu tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemah la ilaha illallah pada bahasa Melayu. Panggil apa ni? Panggil apa? Balik bahasa. Tak, balik bahasa ke alih bahasa. Balik bahasa. Itu terjemah. Ertinya ni nak kata apa? Ertinya pula ni. Macam saya besok contoh tu lah. Kidam. Terjemah dia sedia. Artinya tiada permulaan bagi ada Allah. Ada. Satu terjemahan. Kidam Melayu kita sedia. Sedia. Apa erti sedia? Ada. Artinya tiada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Contoh laginya, qiyamuhu binafsih. Apa terjemahan dia? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu terjemahan. Apa erti qiyamuhu binafsih? Artinya tiada berkehendak Allah kepada zat dan tiada berkehendak Allah kepada yang menjadikan. Panjang erti dia tu. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Terjemahan kepada bahasa Melayu, berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendiri. Itu terjemahan. Arti tiada berkehendak kepada zat, tiada berkehendak Allah kepada yang menjadikan. Itu erti. Ada ni. Jadi satunya balik bahasa, satunya erti. Tak adalah kita ni ertinya pun balik bahasa juga lah. Kerana kalau balik bahasa ertinya juga. Dia satu balik bahasa, satu makna pada maksud dia. Jadi la ilaha illallah terjemah pada bahasa Melayu tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada melainkan Allah. Ada. La ilaha ay la ma'buda bihaqqin mawjudun illallah. Ada. Tiada Tuhan disembah dengan sebenar itu mawjud ada melainkan Allah Ta'ala. Itu makna maksud dia. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin mawjudun illallah. Itu makna erti yang penuh. Sebab ilaha tu ilahun. Ilahun ni makna dia al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Itu ilah. Yang tidak disembah dengan sebenar itu bukan ilah, itu bukan Tuhan. Orang kafir sebut nama Tuhan tu bahagian dia. Tapi bahagian kitanya itu bukan Tuhan. Sebab ilah ni al-ma'budu bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada melainkan Allah. Artinya selapis lagi kita baca dahulu bahawa Tuhan sebenar itu satu jua, iaitulah yang bernama dengan Allah, tiada lainnya sekali-kali. Artinya bahawa Tuhan disembah itu satu jua. Itu mari daripada nafi dan isbat. Tiada Tuhan melainkan Allah, dengan makna dia Allah jua Tuhan. Allah hanyalah Tuhan. Allah sajalah Tuhan. Jua-jua ni mari mana? Mari daripada nafi dan isbat. Itu faedah dia. Ia tak sama dengan
Bermula Allah ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu lain makna. Bermula Allah ialah Tuhan disembah dengan sebenar. Tapi didatangkan tiada nafi dahulu. Walahal nak nafi Tuhan lain, nak nafi buat apa? Sebab Tuhan yang lain selain Allah ni tak ada. Nafi buat apa? Dia punya faedah dia. Bila la ilaha illallah, makna apa? Allah jua Tuhan, Allah sajalah Tuhan. Gitu. Ini mari erti-erti ni. Artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua, iaitulah yang bernama dengan Allah. Tiada lainnya, tiada lain daripada yang satu ni sekali-kali. Sesas itu. Kemudian diperinci pula satu-satu kalimah. La kalimah apa? Ilaha kalimah apa? Illa satu, Allah satu. Perinci satu-satu ni. La itu haraf nafi, menunjukkan atas nafi, tiada, dipanggil haraf nafi. Ilaha manfiyun, yang dihukumkan dengan nafi. Illa ada istisna. Allah mustasna, atau diperinci satu-satu. Tapi kita tengok makna dia lah. La haraf nafi, menunjukkan atas nafi, atas tiada. Dan kalimah ilaha itu manfiyun, yang dihukumkan dengan tiada. Illa dia menunjukkan atas istisna, artinya kecuali. Kecuali apa dia istisna ni? Mengeluarkan barang yang kemudian daripada illa, kemudian illa barang yang dahulu dari illa ini illallah, illa ada istisna, kecuali lah artinya. Kecuali ni mengeluarkan barang yang kemudian. Barang kemudian tu Allah, daripada barang yang dahulu. Barang yang dahulu daripada illa tu la ilaha. Jadi Allah tak masuk dalam la ilaha. Maksud dia gitu. Sebelum illa, la ilaha, tiada Tuhan. Selepas illa, Allah. Jadi illa ni dia mengeluarkan barang yang kemudian. Mana? Allah, kalimah Allah. Daripada barang yang dahulu. Mana barang yang dahulu? Kalimah yang dahulu daripada illa, la ilaha. Jadi Allah ni keluar daripada la ilaha, tiada Tuhan. Tak masuk Allah. Illa tu lah illa tu. Dia mengeluarkan akan barang yang kemudian, iaitu kalimah Allah, daripada barang yang dahulu, iaitu kalimah la ilaha. Illa ni mengeluarkan Allah daripada la ilaha. Tak masuk Allah. Kemudian kalimah Allah tu dipanggil mustasna, yang dikecualikan, yang dikeluarkan daripada nafi yang dahulu. Artinya diisbatkan kepada nafi, menentang Allah jua Tuhan. La satu kalimah, ilaha satu kalimah, illa satu kalimah, Allahu satu kalimah. Diperinci satu-satu tu. Kita kan duduk tahlil. Alah, biar faham jugalah. Hak kita duduk tahlil la ilaha illallah. Mana sentiasa kita zikirkan dengan la ilaha illallah. Orang nak mati ajar dengan la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin oleh kamu akan orang yang nak mati. Talqin. Kita sebut talqin kok, Allah, buku talqin tak bawa lagi. Talqin ni ajarlah. Talqin ni ajar. Kita kalau sebut talqin, kita faham lepas ke bumi itulah. Itu pun talqin juga. Hak dekat nak mati ni pun dia panggil talqin. Hak ni tak ada khilaf ulama. Talqin dekat nak mati, talqin dengan la ilaha illallah, ini sepakat ulama.
Adapun talqin ba'da dafni, talqin akan mayat selepas ke bumi, ada pandangan mengatakan sunat, ada pandangan mengatakan bid'ah. Itu khilafiyah. Ulama berbeza pandangan berkaitan dengan talqin selepas ke bumi. Adapun talqin ketika nak mati, itu sepakat ulama lah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin oleh kamu, ajar oleh kamu akan orang yang hendak mati dengan la ilaha illallah. Besar tu. Kita fahamlah apa makna la ilaha illallah. Makna terjemahan kita tahu dah, tiada Tuhan melainkan Allah. Makna yang lebih-lebih tu lagi, lebih mendalami lah. Lebih mendalami. Ini makna kalimah la ilaha illallah. Tapi kita tahlilkan dengan la ilaha illallah, akidah kita akidah la ilaha illallah lah. Yang terkandung di bawah la ilaha illallah 41 aqaidul iman. 41 kita dahulu kan. Di bawah Muhammadur Rasulullah 9 aqaidul iman. Terkandung, terhimpun makna pengertian di dalam kalimah la ilaha Muhammad Rasulullah 50 aqaidul iman. Jadi sekarang ni nak faham makna la ilaha illallah yang lebih besarnya, mulut kata la ilaha illallah serta hati berakidah dengan aqaidul iman yang 41. Bukan hanya mulut la ilaha illallah saja. Kalau mulut la ilaha illallah saja, akidahnya tidak lengkap, 41 aqaidul iman tu tak ada nilai tu. Tak ada nilai. Hak kita kata, hak kita baca tu satu. Yang kita imani tu satu. Yang kita imani tu. Hak aqaidul iman yang 41 tu. Terutama sekalinya hak pembicaraan wahdaniyah, tauhid. Sebab asas kepada la ilaha illallah adalah keesaan. Sebab itulah asas kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah keesaan. Asas kita mengenal Allah adalah keesaan. Kita ni agama tauhid kita ni. Asasnya adalah mengesakan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Hak sifat 20 tu, hak tu asasnya adalah wahdaniyah. Bukan sifat 20, asasnya wahdaniyah. Sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga bilangan pun, asasnya adalah wahdaniyah. Kita 20 sifat, kita duk mengaji ni secara tafsil, secara perhalusi detail. Asasnya wahdaniyah. Kita berpegang secara ringkas terlebih dahulu. Di awal kitab Faridatul Faraid kita nyata dahulu. Permulaannya kita mengetahui, kita berpegang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, Maha suci daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Asasnya adalah wahdaniyah. Asas itu juga. Apabila Allah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, pastilah Tuhan yang satu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu, pastilah maha suci daripada sifat kekurangan. Tuhan yang satu tiba-tiba tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tuhan yang satu tiba-tiba bersifat dengan sifat kekurangan. Mustahil seumpama tu. Kalau Tuhan yang satu tiba-tiba bersifat dengan sifat kekurangan, macam mana nak ada langit dan bumi ni? Sebab apa? Tuhan sendiri pun ada sifat kekurangan. Nak buat langit bumi macam mana? Jadi apabila Allah Ta'ala Tuhan yang esa, la ilaha illallah, Allah jua Tuhan, pastilah Allah jua Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, pastilah maha suci daripada sifat kekurangan. Hak kita berpegang cara ijma', cara ringkas permulaan. Hak permulaan ni pun asasnya adalah wahdaniyah, tauhid. Ni kata kena letak molek tauhid ni. Kena letak molek tauhid. Wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan tu.
Hak pergi pada sifat 20 pun wahdaniyah adalah asas dia. Bila Allah Tuhan yang Esa, Allah Tuhan yang Esa, pastilah Allah ada, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Kenapa? Tuhan yang Esa, kalau ada dahulunya tiada, dengan bahawa ada permulaan, siapa nak buat Allah? Sebab Allah jiwa Tuhan. Bila Allah jiwa Tuhan, pastilah Allah jiwa Tuhan ni adanya tidak diadakan oleh yang lain. Sebab tak ada yang lain boleh mengadakan, sebab hanya Allah jiwa Tuhan. Nampak itu? Bila Allah jiwa Tuhan, maknanya tidak ada yang mengadakan akan Allah. Maka ada Allah, Tuhan yang Esa ni pastilah ada, sedia lagi kekal. Ada. Wujud kita bakal walaupun letak di awal, wahdaniyah letak nombor 6, tapi tetap asasnya adalah wahdaniyah. Ialah wahdaniyah letak, ulama susun letak nombor 6. Wujud kita bakal letak nombor awal. Ialah nak bicara apa-apa sifat pun, bicara sifat wujud dulu. Ada. Lepas tu ada yang macam mana? Ada Allah ni Tuhan yang Esa. Kalau ada Tuhan dua, hak dua-dua ni mana hak buat dia, mana hak dulu, mana hak kemudian, baru boleh bincang. Tapi bila ada Allah Tuhan yang Esa ni, apabila ada Allah Tuhan yang Esa, pastilah ada Allah, tidak diadakan oleh yang lain, sebab tidak ada Tuhan yang lain. Gitu. Tu asas dia. Tapi kenapa ulama letak wahdaniyah tu di tengah? Besar pula hikmah dia. Ulama letak wahdaniyah sifat yang ke-6, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Ni, wahdaniyah pada perbuatan, semua yang berlaku perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat semua perbuatan. Sifat yang ke-7, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah inilah yang keesaan pada perbuatan. Allah perbuat sebagaimana kehendak Allah pada azal, iradah. Allah kehendak muafakah dengan ilmu Allah. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Tu ulama susun penuh dengan hikmah. Tapi asasnya adalah wahdaniyah, keesaan. La, yang terkandung di bawah la ilaha illallah. Mana aqaidah 41 semuanya terkandung di bawah la ilaha illallah. Asasnya adalah wahdaniyah. Barulah apa yang dizikirkan dengan lidah la ilaha illallah ada nilai. Akhir kalam dengan la ilaha illallah ada nilai. Bawa ada nilai. Pada ni bawa ada nilai. Kita tengok orang yang nak mati, dia sebut la ilaha illallah tu dengan lacor molek, maka mudah-mudahan itu bahagian kita, mudah-mudahan dia mati dalam iman. Tapi sebenar-benarnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mati nampak merah muka-muka, hitam muka-muka, menghadapi sakaratul maut. Kadang-kadang bila diajar dengan la ilaha illallah, payah nak menuruti. Kita itu hanya pada zahir, tapi pada hakikatnya iman diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan dia mati dalam iman. Cuma tengok molek mati pula hari Jumaat, mati pula di tanah haram Mekah Madinah contohnya, bertuahnya mudah-mudahan. Tapi kalau mati hari Jumaat sekalipun, mati Mekah Madinah sekalipun, mati syahid dan rupa zahirnya syahid dunia, peperangan menegakkan agama Allah sekalipun, tapi kalau akidah la ilaha tak ada tidak akan dikira semua tu. Tak akan dikira semua tu. Walaupun zahirnya mati comel hari Jumaat, mati Mekah, mati Madinah, mati bulan Ramadan, mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, zahir. Tapi kalau tidak ada akidah la ilaha illallah, tak ada semua tu. Ada ni.
Cuma bila lacur dia la ilaha illallah, mudah-mudahan hak bagian kita kena kemah molek. Kena kemah molek dengan akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ni kejap molek, kemah molek. Terutama sekali mentauhidkan Allah pada perbuatan. Jadi bila kita tengok orang nak mati, diajar dengan la ilaha illallah, mana besarnya lah la ilaha illallah tu kata kena ulang semua. Ke masa nak mati ajar apa? Duk bilang apa? Nak mati dah. Nantilah kita bilang pakat awak ni Datuk Seri, Tang Seri, apa pun tak kira lah. Bilang tu, tak ada doktornya. Nak akhir kalam dengan la ilaha illallah. Biar betul-betul dengan akidah sekali. Bukannya mulut saja. La ilaha illallah. Akidah. Lepas tu kalau tak mengucap, mati tak dia mati aksiden. Dia aksiden. Jadi orang pun segeralah pergi talkinkan. Talkin tadi lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan la ilaha illallah, senyap je. Allah mati tak mengucap. Ni orang cakap gitu. Jangan orang cakap gitu. Ada ni. Allah kita ajar dia la ilaha illallah, dia tak turut. Waktu timbullah mati tak mengucap. Jangan, sebab itu bukan kiraan dia. Sebab tu apa hukum orang nak mati kita talkinkan la ilaha illallah? Apa hukum? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu fi'il amar tu, Nabi perintah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang nak mati itu dengan la ilaha illallah. Apa hukum kita ajar la ilaha illallah? Apa hukum? Sunat, kan wajib. Ada orang tengah nazak tu dia lari. Dia tak lagi duduk dekat. Sebab apa? Belum sempat orang tu mati, dia mati dulu. Dah, dia tak boleh. Bukan dia mati, tak mati. Mana dia pesan dulu. Dah mana sebenarnya ni? Oh ni pesan tau. Pesan. Ada orang tak boleh. Apa dia? Badi. Bukan masalah badi. Dia tak boleh. Abang apa ni? Panik. Kan orang nak mati, orang tengah nazak tu kan. Kita ni panik kan. Panik ni. Lah. Kalau aksiden tadi tu, jangan pergi dekat lah kalau tak biasa. Jangan. Pergi dekat. Rebah yang kau tukang pergi. Sebab tu mana aksiden ni? Ni nampak rebah juga. Tak ada darah-darah pun. Pesang. Mabuk darah. Mana? Dia ialah atas berani tak berani lah. Jadi ajar la ilaha tu hukumnya sunat. Tak wajib. Kalau tak ada orang yang ajar sekalipun, dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, disunatkan kita ajar. Sunat. Lepas tu kena ada adab dia lah pula. Hanya bisikkan saja di telinga. Jangan kita menekan. Ngucap la ilallah. Ngucap. Makruh gitu. Jangan duk menekan. Jangan mendesak. Ngucap. Dia buat packing. Jangan. Kita hanya bisikkan sahaja. Dia pun turut, kita pun berhenti. Jadi. Kita nak ulang, makruh ulang. Jangan ulang. Tapi lama dah dia la ilaha illallah tadi ni lama dah. Lama tak lama pun sehari tak cakap benda lain. Ayolah cukuplah. Akhir kalam dah tu. Basi dah. Basi bila basi? Tak ada basi-basinya. Dah sekarang ni dia nazak ajar dah la ilaha illallah, dia pun turut. Lepas tu dia panjang lagi tak kenapa, lepas tarik, lepas lama dah dia setengah jam dia dah gini ni. Tapi mulut tak cakap apa pun. Masa la ilaha tadi tu lama dah. Dah cukup. Jangan ulang. Jangan ulang walaupun sejam 2 jam sekali pun jangan ulang. Kalau dia tak cakap.
Kalau dia cakap, barulah nak air. Dia kata, dia cakap nak air. Lepas tu lepas dia mulai, kita ajar semula. Sebab dia cakap nak air. Walaupun nak air, dia cakap. Tapi jadi waktu akhir kalam, jadi akhir perkataan dah tu. Barulah ajar balik. La ilaha illallah. Kalau tak bunyi apa pun, dah sekali tu je. Sekali tu je. Atau kata kita kena ada ilmu juga. Yang nak ajar tu pula, kalau boleh lah, kalau ada orang lain, yang nak ajar tu janganlah hak terima pusaka. Anak yang bukan anak, cari hak lain, cari hak lain. Sebab anak ni dia nak pusaka, takut timbul tohmoh kemudian. Kuat dia ajar mengucap, nak suruh aku mati tu, nak makan pusaka. Begitu. Mana disunat cari orang lain, cari hak nak makan pusaka. Mana apa? Ayah dia ada. Cari cucu. Cucu tak ada pusaka sebab anak si mati, ayah pada tu ada lagi. Cari cucu. Ataupun suruh menantu. Menantu tak ada terima pusaka. Tapi menantu tunggu dulu lagi nak pusakanya. Nak cari menantu. Dia gitu. Ada ni gurau je. Jangan hak terima pusaka dan jangan hak bermusuhan. Tapi kalau tak ada, yang adanya anak-anak belaka, cari yang paling hampir dengan orang yang nazak. Hak bosu rapat sekali. Hak bosu aja. Sebab apa? Dia punya tamahan jadi kurang. Ini agama jaga ni. Dan sekarang tak ada orang lain, anak arwah belaka. Nak cari orang lain tak ada masa tu. Jadi ambil anak arwah yang paling rapat dengan, cari anak yang nazak tu hak paling rapat dengan dia. Dia gitu. Tu cara dia lah. Sunat. Kemudian jangan duk tambahlah Muhammadur Rasulullah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Hak ajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, itu hak tak mati lagi. Mana? Dalam drama. Dia tak mati lagi, esok drama lain pula dia. Dia drama nak mati kan. Orang pun ajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak mati pun laginya. Kalau mati tu jangan tambah Muhammadur Rasulullah. Kalau tersambung dengan Muhammadur Rasulullah, disunatkan ulang balik dengan la ilaha illallah. Dia ulang balik dengan la ilaha illallah. Dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunat ulang balik dengan la ilaha illallah. Berhenti. Sebab Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir kalam dia dengan la ilaha illallah masuk syurga. La ilaha illallah, tak ada tambah Muhammadur Rasulullah. Tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Ini bab hukum dia lah. Kita kena ingat pula. Kena ingat satu, tiap-tiap keadaan yang hanya sunat kata la ilaha illallah, tidak disunatkan tambah di lidah kita Muhammadur Rasulullah, disunatkan ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Kena ingat gitu. Tiap-tiap keadaan yang hanya disunatkan kata la ilaha illallah, tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah pada lidah, sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah untuk membezakan kita dengan Yahudi Nasara. Sunat. Tiap-tiap keadaan yang kita hanya disunatkan kata la ilaha illallah, tidak disunatkan kita tambah Muhammadur Rasulullah dengan lidah. Sunat kita ingat di hati. Mulut la ilaha illallah, hati kena tambah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati. Bukan lidah. Lidah hanya la ilaha illallah. Ni orang hak nak mati. Sama juga hak tiap-tiap waktu tu. Hak Tuk Bilal azan, Tuk Bilal iqamah tu. Yang kita jawab azan, yang kita jawab iqamah tu. Di hujungnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada tak Muhammad Rasulullah?
tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Ha tu. Hak azan iqamah, hak kita jawab azan, hak kita jawab iqamah. Yang ada di hujung tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah di hujung. Sunat tak tambah Muhammad Rasulullah? Tak sunat tambah. Tok Bilal pun tak sunat tambah, orang iqamah pun tak sunat tambah, orang hak jawab pun tak sunat tambah. Tok Bilal hanya la ilaha illallah. Kita pun yang menjawab la ilaha illallah. Selepas jawab la ilaha illallah, kita nak berdoa. Sunat selawat dahulu di tengah tu, baru berdoa. Biasa dengar tak dalam duit Hakim? Biasa dengar tak duit Hakim? Lepas daripada azan, bang, dengar duit Hakim. Kan dia selawat dulu kan? Selawat, lepas tu barulah dia berdoa lepas azan. Kan ada selawat situ kan? Ha, selawat tu yang sunat. Bukan sunat tambah Muhammad Rasulullah. Tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Ha, kena ingat. Keadaan yang seumpama ni sunat niat kata di hati Muhammadur Rasulullah. Ha, ni kata di hati. Orang nak mati ni alah jarang-jarang lah kita kata. Ha, hak azan dengan iqamah 5 kali sehari tu. Tu Bilal azan la ilaha illallah. Kita tu kan jawab la ilaha illallah. Tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Tapi kena ingat di hati akan Muhammad Rasulullah. Sebelum kita berdoa lepas azan, kita berselawat dulu sekali. Kemudian barulah berdoa lepas azan. Hak orang buat sekarang ni, dengan Tok Bilal pun kadang-kadang bunyi di speaker. Hak kuat dia la ilaha illallah, hak perlahan dia Muhammadur Rasulullah bunyi di speaker. Dok sunat. Kemudian dia pun terus berdoa. Selawat tak ada. Selepas la ilaha illallah tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Dia kata. Sebelum berdoa sunat selawat, dia tak kata. Hak suruh, hak tak suruh dia kata. Hak suruh dia tak kata. Ha, nak kata apa? Hak orang tak suruh, tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Dia tambah Muhammad Rasulullah. Sunat selawat dulu sebelum berdoa lepas azan. Dia tak selawat. Hak tak suruh dia buat. Orang suruh dia tak buat. Degil. Mana kita? Degil lah. Biasa dengar tu. Ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Tak sunat tambah. Sama ada Tok Bilal yang iqamah, sama ada yang menjawab. Hanya la ilaha illallah, selawat sepatah. Kemudianlah kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itulah doa selepas azan tu. Hal tu ada macam doa Hakim tu. Cuma dalam doa Hakim tu selawat dipanjang sikit. Dipanjang sikit selawat doa Hakim tu. Tak apalah, kita selawat pendek-pendek pada apa dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walau kita pun berdoa lepas azan. Tapi selawat dalam doa Hakim tu panjang. Dan memang ada tempat-tempat, memang ada tempat-tempat yang, tapi ini disebut sebagai bid'ah lah. Ada dan dinyatakan kadang-kadang fiqh Islami wa adillah tu. Ada tempat yang Bilal tu sendiri lepas la ilaha illallah, kuatlah ikut speaker dia tu, dia selawat. Tu Bilal tu selawat dengan kuat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia selawat dulu, dia selawat. Lepas tu dalam fiqh mengatakan tu bid'ah, tapi molek molek supaya orang turut selawat dulu barulah berdoa. Habis ada tempat dia tu bila kuatkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, sesat tu diselawat dengan speaker juga, barulah dia pun berdoa. Ada tempat yang buat seumpama tu. Dalam fiqh sampai dia tu mengatakan itu bid'ah lah, sebab secara kuat macam azan juga. Tapi bid'ah yang elok. Jadi kena ingatlah tiap-tiap keadaan yang hanya disunatkan kata la ilaha illallah, tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Kita kena niat di hati, ingat di hati akan Muhammad Rasulullah, untuk membezakan kita dengan Yahudi Nasara yang mengaku Allah sebagai Tuhan tapi tolak Nabi sebagai Rasulullah. Jadi kita bicara dah hak dekat nak mati tu, kita hanya disunatkan talqin dengan la ilaha illallah, tak sunat tambah dengan Muhammad Rasulullah. Yang kita tekan di sininya hak kita talqin.
Dalam kehidupan kita, kita betul-betul berakidah dengan akidah la ilaha illallah yang terkandung di bawahnya 41 aqaidul iman. Comel kita aridah ni diperinci pula. Hak la ilaha illallah keluar istighna, keluar iftikar. Selesai bicara pula akan kalimah la ilaha illallah. Aku nak perinci pula berkaitannya nafinya macam mana. Dan bila ketahui engkau akan demikian itu, demikian huraian, maka ketahui alim mubawahnya nafi itu terhadap ia nafi atas yang disembah dengan sebenar pada wakil. Hak sebenar pada wakil. Wakil ni hakikat lah. Wakil hakikat ataupun dipanggil nafsul amri, diri perkara. Sama maknalah tu. Wakil hakikat nafsul amri, diri perkara tu. Wakil dia macam mana? Hakikat dia macam mana? Nafsul amri dia macam mana? Satu makna. Wakil, ni hak dalam kitab tulis wakil. Dengan yang disembah dengan sebenar pada wakil. Pada hakikat yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benar adalah Allah, Tuhan yang sebenar-benar, hanya yang disembah dengan sebenar. Maka tatkala itu, tatkala nafi itu terhadap ia atas disembah dengan sebenar, makna kata kita tiada Tuhan melainkan Allah itu ternapilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat melainkan Allah. Ini pada hakikat pula. Tadi pada sebenar pada wakil samalah. Melainkan Allah. Maka ia Allah jua yang tiada ternapi. Jadi Tuhan disembah yang sebenar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul pula persoalan. Kenapa nak nafikan Tuhan yang disembah di sebenar yang lain, padahal tak ada, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala jua Tuhan disembah dengan sebenar. Dah nak nafi, ada ke Tuhan yang lain? Tak ada. Lepas tu nafi macam mana benda tak ada? Dia akan pergi, tak ada nak nafinya, hanya nak ikhbar jua, nak cerita je tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, yang mana tak ada nak nafi-nafi pun. Sebab memang tak ada. Tak ada, memang tak ada. Jadi hak ni hak jalan paling mudah ni dia akan cerita di bawah. Dia ada dua jalan nanti. Satu jalan mudahnya, satu jalan tu hak agak payah sedikit. Hak jalan mudahnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kamu nak tiadakan hak mana? Tak ada nak tiada-tiada. Kamu kata la tu, kamu menafikan. Jadi seolah-olahnya Tuhan yang sebenar ni banyak. Hak lain nak nafikan, nak buang, nak tolong. Seolah gitu. Tak ada. Tak ada Tuhan yang lain malaikat Allah Ta'ala jua. Kalau tak ada, nak meniadakan apa? Nak mentakdakan memang yang sudah tak ada, yang hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Nak mentakdakan Tuhan yang lain, nak meniadakan Tuhan yang lain. Dah Tuhan yang lain ada ke tak? Tak ada. Lepas tu nak mentiadakan yang tiada. Nak buang yang tak ada. Jadi boleh buang yang tak ada. Tolong pergi buang siapa? Mana siapa? Tak ada. Mau pergi buang je lah. Pening orang dengar. Tu tak ada nak buang mana? Dah macam tu lah. Pergi buang siapa? Mengigar kau ni cari. Dah mana siapa? Aku buang dah tadi. Dah musuh buang tadi. Aku subuang siapa? Kau tak ada. Kau ni orang? Dia ni sasau dah ni. Nyanyuk dah berapa kali. Nak mentiadakan yang memang tiada. Memang tak ada. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala jua Tuhan yang disembah sebenar pada hakikatnya, pada wakilnya. Dah nak meniadakan apa? Tak ada nak meniadanya. Hanya nak cerita bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tak ada nak tiada-tiada hak lain. Sebut tiada, tapi tak ada nak menafikan yang lain. Sebab apa? Nak menafikan yang lain memang tiada. Kalau menafikan juga itu mustahil seumpama tu. Sebab tak ada. Jadi sekarang ni dipanggil apa?
Nafi laisa ala babi, bukan atas bab nafi lah. Bab nafi ni dia kena ada benda yang nak dinafikan, ada benda yang nak dinafikan, nak dikecualikan, nak dikeluarkan, barulah sah nafi. Pandai ni barulah sah nafinya. Tapi kalau tak ada nak dinafikan, nak ditiadakan, yang memang sudah tak ada, maka di sini bukan nak nafi-nafi, hanya nak cerita bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Itu mudah, tak sudah cerita panjang. Adakah kamu nak menafikan berhala? Berhala tidak dinafikan, sebab berhala bukan Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kita tak nafikan hak berhala tu, sebab berhala tu bukan Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kita nak menafikan hak bukan, tak ada guna tu. Nafi apa? Hak tu bukan pun. Ada ni. Jadi hak jalan mudahnya dak cerita nanti, mengikhbarkan, nak menceritakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita nak nafi pula. Kemudian dia datangkan hak cara yang kedua. Cuma yang saya sebut sebelum ni, ada orang dia faham kok mana, dak pandai sining, dia kata jadi kafir jadi Islam, jadi kafir jadi Islam. La ilaha kafir, illallah jadi Islam semula. La ilaha jadi kafir, illallah Islam semula. Dia ajar gitu. Ni tak faham sini, tak faham ni. Tak faham nafi isbat ni. La ilaha, tiada Tuhan, kafir tiada Tuhan. Illallah, Allah Tuhan, Islam. Lepas tu la ilaha, kafir pula. Illallah, Islam. Tak ada orang nak tahlil mai duk kafir Islam gitu. Dah, kamu nak nafi hak mana? Tak payah tanya panjang-panjang waktu. Tak payah tanya panjang-panjang. Ada ni. Dia nak berat, nak berat. Mudah je, tak ada nak tolok-tolok, tak ada nak nafi-nafi Tuhan yang lain, yang memang tak ada, hanya nak sebut saja, nak cerita saja bahawa etikad kita tiada Tuhan melainkan Allah. Ada tak nak tolok Tuhan yang lain? Tak ada nak tolok Tuhan yang lain, sebab mereka bukan pun Tuhan, tak ada guna tolok pun. Jadi la ilaha illallah bukan nak nafi, bukan nak tolak, bukan nak buang yang lain. Hanya nak cerita pegangan kita tiada Tuhan melainkan Allah, dengan makna Allah jua Tuhan. Simple je. Hak ni beres belaka kitanya. Tapi dia buat rumit itu, akhirnya timbul kesimpulan yang letak pada orang ramai ni, kafir Islam, kafir Islam, kafir Islam. La ilaha kafir, illallah Islam. La ilaha kafir, illallah Islam. Allah. Sedap dibubuh. Tak ada gitunya. Ke ada la ilaha di etikad Allah pun bukan Tuhan, illallah buang ambil semula, buang lupa habis patut ambil Allah, buang lupa habis buang ambil Allah, gitu. Tak ada. Itu etikad kita dah. Allah jua Tuhan. Maka jika dikata orang bahawa saya disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain Allah, itu tiada ia sekali-kali, maka tiada sah dinafi akan dia. Nak cerita macam mana pula? Mana kita hanya ikhbar, cerita sahaja bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wallahu a'lam.